Tarikh BC dia menurun, 1500 BC, 1400 BC. Selepas 1400, 1300 BC, dia menurun. Itu konsep asas. Kemudian kita pergi ke 3 BC sehingga 4 AD. 4 AD dalam 500 AD, 500 Masihi. Kedatangan pelombong emas dan peniaga dari lembah Indus dan pengaruh agama Buddha dari tanah besar Cina, pengaruh Hindu dalam politik Funan bermula. Okey, di sini menarik. Daripada catatan yang kita dapat di dalam dokumentasi, bahawasanya mula-mula sekali mereka daripada lembah Indus datang ke alam Melayu sekitar 3 BC. 3 BC mereka datang ke alam Melayu kerana untuk mencari emas. Sebelum itu, mereka mencari emas di Siberia. Mereka berhubung dengan Rom untuk mendapatkan beberapa emas di kawasan di bahagian Europe dan Siberia. Tetapi akhirnya mereka mendapati emas mereka sentiasa dicuri oleh penjahat-penjahat yang ada di sekitar Iraq, oleh orang-orang Sumeria. Jadi mereka telah membuat satu keputusan, kita kena cari emas di tempat lain. Dan dalam data-data buku-buku klasik Indus itu menyatakan terdapat satu tempat yang bernama Suwarna Bumi dan Suwarna Dipa, di mana di situ penuh dengan emas. Kenapa orang-orang India ini nak cari sangat emas? Mereka nak emas kerana dalam budaya mereka ada satu mitos. Untuk mengekalkan kekuasaan, mereka mesti mengumpul sebanyak mungkin emas. Jadi, rakyat jelata ni bertungkus lumus pergi merata tempat nak mencari, nak mengambil emas di tempat orang. Itu peringkat awal kedatangan orang-orang daripada lembah Indus ke alam Melayu. Dulu dia tak panggil India. Dulu kawasan mereka dinamakan lembah Indus. Pertemuan apabila berlaku banjir besar dan pertemuan di antara Sungai Gangga dan Jamna, maka terlahirlah lembah Indus. Tetapi selepas itu, bila perkataan India muncul, apabila adanya Hindia Timur, kedatangan British ke alam Melayu, dan perkataan India itu digunakan. Justru kita dapati itulah peringkat pertama pengaruh India. Apabila mereka cari emas, mereka pun nak berdagang. Nampak elok kawasan ni, kita berdaganglah. Ada orang kawasan alam lain ni baik-baik, suka menyambut orang luar. Dia tak terfikir pun benda lain. Yang penting mereka memikirkan untuk bersahabat dan mencari kawan. Itu yang berlaku pada kerajaan Champa dan Funan. Apabila mereka kagum melihat kepada bangsa India, tamudan India yang cukup gagah, jadi mereka pergi menghantar rombongan ke India, nak belajar macam mana nak jadikan Champa dan Funan ini seperti di India. Tidak ada satu persepsi yang buruk pada peringkat awal. Itu sifat-sifat orang Melayu. Sungguh baik hati dan lemah lembut. Ya? Tinggi sifat toleransinya. Kemudian kita pergi ke arah Cina. Bagaimana mereka boleh sampai ke alam Melayu? Sebenarnya mereka bukan nak pergi ke alam Melayu, tetapi alam Melayu ini merupakan gatekeeper, pintu pagar daripada Cina untuk ke India. Diorang kan nak belajar agama Buddha. Kerajaan Maharaja Cina pada ketika itu suka sangat kepada agama Buddha yang diasaskan di kawasan India itu. Jadi mereka menghantar bisku-bisku serta pendeta-pendeta Cina untuk belajar lebih dalam lagi tentang agama Buddha. Jadi semasa mereka datang ke sini, mereka terpaksa singgah di kawasan alam Melayu. Singgah di kawasan alam Melayu dan mereka melihat ada satu peluang besar di alam Melayu, yaitu emas. Emas dan kayu-kayu kaya, gaharu dan sebagainya. Jadi merupakan satu pelabuhan yang sibuk. Itu, ya. Kemudian kita pergi ke 2 AD, kerajaan Champa mula terbentuk. Ini catatan dalam catatan penjajah. 2 AD dia kata kerajaan Champa terbentuk. Dan kita maklum, perkataan Champa itu membawa mula sekitar AD, sekitar Masihi. Sebelum Masihi kita tidak dapat data. Data, apakah nama Champa ini? Kita maklum bahawasanya Katurah itu natrang yang ada di kawasan Vietnam sekarang, asalnya itu nama Katurah. Asalnya nama Katurah. Jadi di sini kerajaan Funan terbentuk
berakhir pada 17 century, 17 kurun yang ke-17 bersamaan 1800. Di sini saya teringat kisah Zubaidah, Siti Zubaidah yang telah menawan, yang telah membebaskan suaminya daripada tahanan kerajaan Yunan, yang mana dia menyamar sebagai seorang lelaki. Itu ada dalam syair Siti Zubaidah, dan itu bukan mitos, itu kisah benar. Ya, jadi 1800 berakhirnya kerajaan Champa itu. Kemudian di sini pula dikata kerajaan Funan terbentuk 2 AD juga, berakhir 7 of AD, century of AD. Perbezaan, soalan kita sekarang, apa beza Champa dan Funan? Apa beza kerajaan Champa dan Funan sedangkan dia di dalam satu kawasan yang sama? Kalau kita tengok catatan penjajah, dia buat Champa kecil je sekarang. Kawasan semua di sepanjang Vietnam, sungai persisiran pantai Vietnam itu dia kata dulu Champa. Dulu Champa, nama Champa, ada kawasan nama Nam Tran itu adalah Kautura. Bila kita kaji bahawasanya Champa dan Funan adalah orang yang sama. Orang yang sama. Di sini kita pergi kepada 670 AD sehingga 1100 AD dan sehingga 1200 AD. Ada pendapatnya bermulanya kerajaan Sriwijaya. Saya guna Sriwijaya sebab bacaan saya dia adalah orang Melayu. Bijaya itu dia membezakan antara Wijaya dengan Bijaya. Wijaya itu nampak Hindu kan, dan itu yang digunakan oleh orang Teris penjajah. Bila kita baca, sebenarnya orang Melayu ni dah ada nama. Dia dah ada nama sendiri. Nama Wijaya. Sebenarnya Warman, dia kata Jaya Warman, Indra Warman, Gunawarman, Isha Warman. Itu sebenarnya Warman itu baru ditambah. Ditambah sekitar 4 Masihi sehingga 7 Masihi. Apabila pihak India, orang-orang daripada lembah Indus telah dapat menguasai politik di Funan dan Champa itu, serta di selatan Thailand itu, maka mereka meletakkan nama di belakang itu Warman. Warman itu dalam bahasa Sanskrit bermaksud pelindung. Jadi catatan barat mendapati bahawasanya mereka kata mereka nak bukti. Jadi mereka dapati dalam catatan batu-batu bersurat yang ada di sekitar Vietnam, Kemboja dan sekarang ini, mereka jumpa bahawasanya tulisan-tulisan menyebut nama raja-raja itu adalah Jaya Warman, Indra Warman, semuanya Warman belakang. Padahal itu adalah hanya ditulis pada 4 AD sehingga 7 AD. Ini bermaksud orang yang menulis itu adalah mempunyai sakafah ataupun fikrah tentang lembah Indus. Sebab itu dia boleh menulis dalam bahasa Sanskrit. Tidak bermakna bukti batu bersurat itu menunjukkan begitulah masyarakat pada ketika itu. Bukan. Orang yang menulis itu adalah hak dia untuk mentafsirkan. Sebab itu pemahaman dia. Tidak membuktikan apa yang ditulis atas batu bersurat itu. Itulah gambaran masyarakat pada ketika. Tidak. Yang jelas dia telah menambahkan Warman di belakang itu menunjukkan bahasa Sanskrit. Jadi maksudnya di sini mereka itu bukan orang India. Mereka adalah orang bukan India. Mereka adalah orang Haji. Nama mereka Jaya. Kalau disebut sini disebut Isha. Isha lah. Kalau dalam Michael Wickery ada sebut, dia kata sebenarnya ada masalah pronunciation. Pronunciation yang dikemukakan oleh penulis-penulis Cina ini dia depend kepada Sino pronunciation, Vietnamese pronunciation, Chinese pronunciation, Mandarin pronunciation, Japanese pronunciation. Jadi dia tak macam pronunciation kita. Sebab tu dia tulis Ishana. Isha tu iseh. Dalam bahasa kita Kelantan pekat tani ni Ishana. Saya nak baca, saya nak bahasa, saya tengok ini transliterasi. Ishana tu iseh. Iseh tu Hishan. Ya, jadi Ishana. Jadi kita Ishana bukan orang kita. Sebenarnya nama dia Iseh. Isha. Kemudian dia ada tulis Mohti. Sources dalam Cina.
Melayu tulis, kemudian apa bahasa dalam bahasa moden. Kita biarkan data-data ini berselerak dan kita ambil data-data sosial daripada China. Cina pun bukannya tahu sangat. Mereka kata apa? Dia not most knowledgeable pun buat ni. Tetapi kan dia menulis dan tak ada data lain. Ambil je data dia orang. Nasib baik dia orang tulis. Kita tak ada langsung. Nampak tak? Jadi perkara-perkara yang begini dia memberi satu impak yang besar kepada generasi kita. Jadi generasi kita yang adik-adik mana nama Melayu. Sebenarnya mereka itu Melayu tetapi sources itu tidak menyebut Melayu sebab mereka bukan orang Melayu. Dan tadi dalam Warman itu dia kata Warman. Kalau kita dengar Warman, bukan kita adalah Jaya Warman, bukan mana bukan kita ni apa. Sebenarnya Jaya Warman, Jaya itu adalah orang Melayu, Indra itu orang Melayu, Isha itu orang Melayu, Rodra itu Melayu. Ya, jadi sekarang ini kita ada masalah itu dan saya harap pihak DBP dapat melakukan ini. Dapat melakukan apa? Kita kena buat satu gesaan lah, mengumpulkan pemikir-pemikir untuk membuat satu daftar kata ataupun kamus lah. Pemahaman ini ya. Handbook pun tak apa, Datuk Seri. Ya. Okey, itu saya dapati dan masalah kita ni sebenarnya kita kena buat dengan secepat mungkin lah. Ya. Dan kita dapati pada tahun kejatuhan. Kenapa saya letak 1100 sehingga 1200? Ada mengatakan kejatuhan kerajaan Sriwijaya 1100. Ada yang mengatakan 1200. Kalau 1100 dia kurang ke 12, 1200 dia kurang ke 13. Ada pendapat. Saya nak pergi, kenapa pergi kejatuhan Sriwijaya? Saya nak pergi ke 1300 itu. Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu. Contohnya Kota Grahi, selatan Thailand. Itu orang Melayu. Kita dapati Adurja, seorang puteri ya. Ini kena buat pahlawan Melayu Sriwati pahlawan wanita Islam Melayu. Kita jangan dengar Adruja Wijaya Malasinga. Dia telah membunuh, memenggal kepala Sektai, Raja Sektai Thai. Itu kita dalam proses untuk pembikinan filem. Diharap dapat sponsor InsyaAllah. Adruja membuka kota di Kuala Kerai. Dikenali sebagai negeri Senendah. Kota Grahi di Keram. Kerai itu di Segeting Keram. Kota Mahligai Kedah, negeri Senendah Sekebun Bunga atau Kisaran Payung, dikenali sebagai Kuala Kerai. Tamralingga, Tenang Sari, Sanjura di Keram, selatan Thailand. Dan kita ada Langkah Suka di Kedah sekarang ini. Jadi 1335 itu Cik Siti Watembang. Adruja itu dikenali sebagai Cik Siti Watembang 1. Dan dalam yang menarik di sini kita ada Jamalil Kubro, Tanah Udin, dikenali sebagai Adiputra. Ya, saya sebut Adiputra dalam video. Hantuah berjumpa Adiputra, semua orang komplain saya berada di alam lain. Saya tak tahu, mereka tak tahu. Saya tak tahu, mereka tak tahu. Saya ingat semua orang tahu sebenarnya. Saya tahu. Jadi bila saya letak begitu, saya kata ke admin, saya tak nak dah di dalam media sosial media teruk kena saya. Pasal admin kata, sabar Ustazah, sabar sikit lagi. Tapi sekarang dah okey dah. Jadi Jamalul Kubra ini Saudin Adiputra dan Ibnu Battuta. Kenapa saya tulis Ibnu Battuta? Kerana Ibnu Battuta telah berjumpa dengan Puteri Adroja 1300 ke atas apabila pelayaran melalui Pulau Kerai. Ini bukti kukuh bahawasanya Sungai Batu merupakan satu pusat pelabuhan yang telah melahirkan 3 buah sungai. 2 sungai untuk tembus ke Teluk Siang dan 1 sungai untuk pergi ke Kuala Kerai dan melahirkan negeri Sekebun Bunga dan negeri Citu di Tanah Merah, Bukit Penang. Itu berlaku 1300. Di mana Jamalil Kubra itu telah berkahwin dengan Puteri Lindungan Bulan daripada Kedah dan telah melahirkan beberapa orang anak dan sebahagian menjadi wali songo. Itu kena akui itu. Kebanyakan wali songo itu datang daripada Malaysia, daripada Kelantan dan Kedah. Sebahagian sahaja, jumlah bilangan sedikit saja daripada Jawa. Jawa ialah Kalijaga. Itu Wali Kalijaga itu daripada Jawa.
Yang sebahagian yang lain adalah daripada alam Melayu di semenanjung Malaysia, Kelantan dan Kedah. Itu kena akui itu. Sehingga kan Ibn Battuta tak berani nak turun daripada kapal. Dia takut kita bukan Islam. Itu yang Adruja pergi jemput dia. Dia kata, kami orang Islam. Dan Adruja menghidangkan dia sayur. Takut nak makan. Dia takut kita bukan Islam. Sebenarnya kita adalah, begitulah dunia Arab tidak mengenali kita. Tak mengenali kita. Apakah lagi nak namakan kita ni Kedah ke Kelantan? Mereka tak kenal. Mereka hanya kenal Kedah itu adalah kalah. Nanti kita pergi sekejap. Okey. Di sini, apakah bukti terdapat hubungan alam Melayu dengan alam Melayu dari 1500 BC sehingga 1 AD? Buktinya ialah 700 BC terdapat tulisan Batak dan Rencong serta tulisan-tulisan lain seperti Bugis, Sulawesi, Kerinci, ya,